Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna marashida fi umurina wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah telah berikan kita kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, majlis membicarakan tentang pelajaran Al-Quran. Jadi kita kena banyak bersyukurlah, sebab bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah SWT akan tambah nikmat. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan, kita akan kupaslah tajwid dalam surah An-Nas. Tapi sebelum tu, suka saya untuk kongsikan satu hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu adalah, yang terbaik daripada kalangan kamu adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersyukurlah kan, sebab Allah pilih kita dalam kalangan orang yang belajar Al-Quran. Kemudian dalam pada kita belajar ni, kita kena sama-sama niat kan, kita dapat ajarkan apa yang kita belajar ni, supaya kita digolongkan dalam golongan yang telah dijanjikan sebagai golongan yang terbaik kan. Walaupun kita belajar, walaupun hanyalah asas daripada Al-Quran kan, mungkin ada yang terfikir kan, saya ni hanya belajar asas kan, alif bata kan, tak pun Iqra 5 ke kan, walaupun dah dewasa. Tapi itu bukannya penghalang daripada kita niatkan diri kita kan, apa yang kita belajar tu kita ajarkan kepada orang lain. Kita kena niat, walaupun mungkin tak kesampaian niat tu kan, tapi kita kena niat dengan bersungguh-sungguh dan tunjukkan usaha kita. Usahanya apa? Kita dari mulalah belajar kan. Moga Allah akan kabulkan. Dan bila kita mengajar Al-Quran ni kan, walaupun perkara yang kecil kan, walaupun kenal huruf, dia akan menambahkan ilmu kita kan. Sayyidina Ali pernah kata kan, ilmu dengan harta ni bezanya apa? Ilmu ni kalau kita cari, bila kita dapat ilmu yang akan jaga kita. Dan harta, kalau kita cari harta, kita yang kena jaga harta kan. Kita tengok berapa ramai orang yang kaya, duit banyak kan, tapi hidupnya tak tenang kan. Ada musuh, ada pencuri, semua dia takut kan, takut bankrupt kan. Sebab apa? Bila kita cari harta, kita yang kena jaga. Kemudian ilmu ni, kalau kita belanjakan ilmu tu kan, ataupun perkataan yang sesuai, kita ajarkan ilmu tu, ilmu kita akan makin bertambah kan. Tapi kalau harta ni, kalau kita belanjakan harta tu akan menjadi makin sikit kan, makin berkurang kan. Jadi hari ni kita kena fokus untuk cari ilmu berbanding harta. Okey. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat surah Qul a'udzu birabbin nas. Surah apa? Surah An-Nas. Surah ni adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran. Jadi mungkin surah yang selalulah dibacakan oleh para imam kan, dan semua orang mungkin dah hafal. Jadi kita boleh tengok tajwidnya sedikit demi sedikit kan. Mungkin ada yang boleh diperbetulkan, kita perbetulkan kan. Semoga kita sama-sama dapat manfaat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama. Qul, kita kena tahulah setiap huruf ni kan, kita dah tahu, kita dah belajar huruf ni macam mana sebutnya, kat mana makhraj, tempat keluarnya. Jadi kita kena aplikasikan kat sini. Qaf kan, qaf tebal kan, qul.
Jangan kita baca dengan huruf kaf. Kul. Kalau kul maknanya dia lain kan. Kalau kul kaf tu maknanya makanlah kan. Padahal ayat ini Nabi Allah SWT suruh Nabi katakanlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia kan. Tapi kalau kita tukar jadi kul biasa je kah, dia akan jadi makanlah. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, kemudian hamzah ni Hamzah ni kita kena pastikan hamzah ni dengan ain beza dia punya makhraj lain, ain makhraj dia lain. A'u. Kita kena pastikan ain, sengau ain tu kan zahir. Kemudian kita bezakan dengan hamzah ni. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Kemudian kita tengok huruf ni zal. Huruf zal ni kita kena pastikan huruf zal ni kita bezakan dengan huruf zai. Tengok kalau huruf zal kita punya tempat keluar mulut kita macam mana? Zal pastikan lidah kita sentuh gigi atas. Za. Dan ni gigi atas, ni lidah. Pastikan angin yang keluar antara dua gigi dengan lidah ni, itulah yang akan mengeluarkan bunyi zal. Qul a'udzu zu. Dan kita jangan bunyikan huruf zai. Apa tanda huruf zai? Kalau ada kita dengar bunyi zek, itu salah lah. Jadi qul a'udzu, lembut je zal, zu. Bi rabbin nas. Okey, kita tengok dekat an-nas ni. Nun ada sabdu. Nun sabdu ni dia ada banyak nama. Ada wajibul gunnah, ada idgham bi gunnah musyaddah. Kalau kat belah Arab lagi banyak nama dia. Kita ambil satulah, wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah ni kita kena dua harakat. Bin nas. Kalau ba ni dia tak ada wajibul gunnah. Jadi kita laju je. Bi rabbin nas. Dia tak ada baca bi rabbin nas. Kat bi rabbi ni cepat je. Tapi an-nas ni dua harakat kan. Bi rabbin nas. Okey, an-nas. Kita tengok an-nas. Ni kat hujung kalimah dia jadi mad arid li sukun. Boleh baca 2, 4, 6. Okey, jadi 2, 4, 6 ni kita pilih lah kan. Afdal yang panjang lah 6. Tapi kalau kita dah baca 2 kat sini, afdalnya kita teruskan 2 ke ayat seterusnya. 2 sampai habis. Tapi kalau kita baca 4, 4. Kalau baca 6, 6 kan. Selalunya yang baca 6 ni qari lah kan. Qari yang boleh mengalunkan suara dia, lenggok-lenggok cantik-cantik. Dia boleh bunyikan, kita dengar pun boleh nak tertidur kan. Jadi kat sini kita boleh pilih lah mana. Kita belajar ni kita bolehlah guna 2, insya-Allah. Jadi bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Tengok ayat seterusnya. Malikin nas. Ini pun sama juga, senang je. An-nas tadi ada nun sabdu ni idgham bi gunnah musyaddah ataupun wajibul gunnah. Okey, kita guna wajibul gunnah lah Wajibul gunnah dan juga mad arid li sukun. Okey, satu tempat yang selalu orang silap kat sini Maliki ni. Maliki ni selalu orang terkeliru dengan Maliki Yaumiddin pada surah Al-Fatihah. Itu Maliki Yaumiddin, panjang mim dia. Sebab apa? Dia makna dia dekat surah Al-Fatihah lain kan. Tapi surah An-Nas laju je. Malikin nas. Macam itu. Okey, seterusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilahin nas. Ilahin nas. Ni pun sama juga. An-nas ni kita kena lamakan sikit. Ilahin nas. Okey. Kemudian mad arid li sukun lah kan, boleh 2, 4, 6. Kita tengok seterusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Okey, sini ada hukum tajwid yang perlu kita tekankan. Tengok ni. Min
Nun mati bertemu dengan shin. Ramai orang salah sebut bacaan dengan min yang izhar ataupun jelas. Min syarril. Itu salah Tengok nun ni bila dia mati dia jumpa dengan huruf ikhfa, shin. Jadi dia kena ikhfa lah. Ikhfa hakiki. Jadi dengung 2 harakat. Min syarril, min syarril. Kalau kita sebut nun yang izhar jelas, lidah kita ni dia kena dengan kita punya lelangit atas. Min. Tapi kalau kita dengungkan dia, dia akan jadi ikhfa. Min syarril. Bila ikhfa, ni lelangit, lidah kita tak sampai. Min, tergantung je. Min syarril. 2 harakat. Jangan min syarril. Tu cepat sangat. Jadi lambat sikit. Min syarril. Okay Min syarril waswasil khannas. Khannas. Huruf kha kita kena tahulah macam mana sebutnya. Kha. Kemudian an khannas. Sama juga. Idgham wajibul gunnah. Kemudian mak ra'i sukun seperti biasa. Okey, kita teruskan dengan ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi. Zal ni pun sama, ingat. Mula-mula tadi saya cakap apa? Zal. Pastikan lidah kita sentuh gigi atas. Za. Jangan za, jangan allazi. Bila bunyi z tu salah lah. Dia bunyi angin ni. Allazi waswisu fi. Kemudian sod. Sod ni dia tebal Jangan kita samakan sod ni dengan sin. Jangan fi sudu. Kalau sudu dia jadi sin. Dia kena tebal sikit. Sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. An-nas pun sama. Wajibul gunnah dan juga mad arid li sukun. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sama juga. Dekat nun sabdu wajibul gunnah. Nun sabdu wajibul gunnah. Okey. Jadi kita baca dari mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Okey, jadi selesai untuk hari ini. InsyaAllah lain hari kita akan berjumpa lagi untuk berkongsi hukum tajwid dalam surah-surah lazim. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.